Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saya Zulfazli bin Azman bernama metrik D201920911818. Dan bersama saya Imran bin Samsudin memegang kad matrik D201920918114. Hang jangan nak gelak. Okeylah. Saya Muhammad Makin bin Muhammad Faiz D201920918227. Okey baik, kembali lagi bersama kami dalam perbincangan dan forum yang telah ditugaskan oleh ustaz kami. Dalam perbincangan ini kami akan bincangkan tentang sejarah perkembangan hadis. Ulum hadis. Okey, baik. Seperti yang kita tahu, setiap benda tu, setiap perkara ataupun setiap sesuatu tu pasti ada sejarahnya. Bila bicara tentang hadis ni, pastinya kita akan terbayang nama Abu Hurairah. Sebab apa? Sebab setiap kali orang baca hadis, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, betul? Yang terkenal sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin Imam Bukhari yang terkenal dengan kitabnya Sahih Al-Bukhari. Dan mungkin juga imam-imam muhaddisin yang lain. Bila mempelajari hadis, maka tidak akan lari daripada apa yang dinamakan sebagai ulum hadis. Masuk ulum hadis. Ulum hadis ialah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis. Ulum hadis ni sama je dengan mustalah hadis. Mustalah hadis ni adalah istilah-istilah hadis. Maka setiap pelajar yang mempelajari hadis tidak harus menguasai apa yang berkaitan dengan ulum hadis sebelum peringkat yang lebih jauh. Okey baik. Ulum hadis adalah satu ilmu di mana setiap penuntut ilmu akan didedahkan dengan segala ilmu yang berkaitan dengan hadis seperti ilmu jarh wa ta'dil, ilmu takhrij al-hadis, ilmu mukhtalif al-hadis, al-sabiq wa al-lahiq dan lain-lain lagi. Banyak yang kita kena belajar. Kalau mana-mana pelajar-pelajar yang belajar dalam bidang Quran sunnah ni, mungkin dia akan belajar lebih mendalami tentang hadis. Pada mulanya sekali dia mesti kena belajar dalam mustalah hadis ataupun dikenali sebagai ulum hadis. Kemudian akan pergi kepada jarah wa ta'dil, pernah kepada ilmu takhrij al-hadis. Ilmu takhrij al-hadis ni dulu pernah saya belajar. Wow. Boleh dikatakan susah juga sebab takhrij hadis ni kita kena cari dia punya perawi-perawi dia. Matan dia nak keluarkan hadis ni sahih ke tak sahih. Gitu. Banyak topik dia sebenarnya. Macam mana? Banyak topik ulum hadis ni. Banyak. Macam yang saudara cakap tadi, ta'wil muskil ada, ilmu nasih mansuh pun ada. Ya, itu pasal semua ada. Yes. Sama juga sebelum ni yang kita bicarakan tentang Al-Quran, ulum Quran, tentang muhkam, semua tu. Begitu juga dengan Al-Hadis. Okey, secara umumnya istilah ulum hadis ni ialah mendapat perhatian dari kalangan ulama Al-Hadis dan mereka membahagikan ilmu hadis kepada dua. Yang pertama adalah ilmu Al-Hadis ar-riwayah atau ilmu riwayah Al-Hadis. Okey. Bahagian ni berkaitan dengan periwayatan hadis dan penjagaan riwayat. Okay, yang kedua adalah ilmu al-hadis ad-dirayah atau ilmu dirayatul hadis. Okay. Kata Izzuddin bin Jamaah, ilmu ini berkaitan dengan pengkajian dari segi sanad dan matan. Okey, kita pergi kepada sejarah perkembangan ilmu hadis. Seperti yang saya bagi tahu, setiap perkara pasti ada sejarah perkembangan. Perkembangan ulum Quran menyebabkan ilmu lain juga turut mengalami perkara yang sama, khususnya ilmu hadis. Okey, bagaimana ilmu hadis boleh berkembang pesat
sehingga mempunyai disiplin ilmu yang tersendiri sehingga ianya menjadi lebih tersusun seperti mana yang ada di zaman kita. Okey, saya bagi tahu peringkat-peringkatnya adalah kita ada 3 peringkat. Yang pertamanya adalah peringkat awal iaitu zaman Rasulullah. Yang keduanya adalah peringkat yang kedua dipanggil zaman sahabat radhiyallahu anhum. Yang ketiga dipanggil peringkat yang terakhir iaitu zaman at-tabi'in. Dan ketiga-tiga peringkat ini akan diterangkan oleh kedua-dua pilihan kita iaitu Imran dan Luqman Al-Hakim. Jadi saya serahkan penerangan tentang peringkat-peringkat perkembangan hadis ini. Dipersilakan. Terima kasih saudara Zulfazli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Seperti yang sedia maklum, perkembangan ulum al-hadis ni membawa maksud perkembangannya dimulai daripada perintisan hingga ke zaman pembukuan. Asas perkembangan ilmu hadis ni berdasarkan kaedah di dalam firman Allah jugalah yang saya ingat. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik, orang yang sering membuat dosa kecil, membawa sesuatu berita, maka selidiklah dahulu untuk menentukan kebenarannya. Surah Al-Hujurat. Jadi saya akan mengupas tentang perkembangan ulum al-hadis pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dapat dijelaskan pada suatu keistimewaan yang ketara pada masa zaman Rasulullah ni. Umat Islam secara langsung dapat memperoleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam direct terus daripada Rasulullah. Antara yang lain, Rasulullah dengan para sahabat tidak ada jarak. Allah, minta maaf, bateri saya low. Antara lain, Rasulullah dengan para sahabat ni tak ada jarak atau hijab. Maksudnya memang jumpa depan-depan lah. So dia tak menyukarkan pertemuan antara kedua-dua pihak tu. Kedudukan Nabi yang mulia ni menjadikan semua perkataan baginda, perbuatan baginda dan takrir baginda sebagai rujukan oleh para sahabat. So sahabat nampak apa yang Nabi buat, so dah boleh buat hadis lah tentang perbuatan Nabi, percakapan dia, takrir, semua tu lah. Maknanya dia nampak secara jelas lah, betul? Tanpa hijab. Betul. Secara jelas. Okay. Justru mereka secara proaktif sentiasa mendampingi dan juga bertanya kepada Rasulullah apa sahaja yang mereka tak tahu. Kalau ada kemusykilan dalam otak-otak para sahabat dulu, okay, diorang terus direct tanya Rasulullah. Dalam tak kira lah urusan dunia maupun akhirat lah. Mereka, para sahabat ni juga mentaati semua lah. Semuanya, bahkan meniru sesempurna akhlak Nabi. Masya yang Allah. mampu bagi baginda lah. Hebat. Yang termampu lah. Sehubungan dengan itu, ada lagi. Sehubungan dengan itu, ada a few lah. Beberapa cara Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis kepada sahabat-sahabat baginda lah. Iaitu salah satunya melalui majlis ilmu lah. Berkumpul. Okay. Rasulullah pun berdakwah lah. Menyebarkan Islam. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan hadis melalui sahabat tertentu. Dan kemudiannya sahabat tersebut menyampaikan pula kepada orang lain. Macam Sayyidina Umar pernah menceritakan kepada penduduk
penduduk yang ada di Mekah tu tentang apa yang dikatakan oleh Nabi lah. Yang ketiga melalui ceramah dan pidato di tempat terbuka. Contoh dia macam masa Nabi buat haji wada'. Dan masa dia buat haji wada' tu dia ada baginda menyampaikan hadis, menyampaikan dakwah lah. Dan contoh lagi masa pembukaan kota Mekah. Baginda ada bagi ceramah dekat kota Mekah masa pembukaan lah. Okay, secara rumusannya pada zaman Rasulullah ni, kritikan atau penelitian terhadap suatu riwayat hadis yang menjadi dasar pertumbuhan ilmu hadis, khususnya ilmu hadis dirayah, dilakukan dengan cara yang sederhana sekali. Orang lain tak berani lah nak ni sebab Rasulullah ada. Okay, kalau pada zaman sahabat pula, penulisan hadis belum tentu dianggap sebagai suatu tuntutan yang mendesak untuk dilaksanakan. Di mana waktu itu hadis-hadis masih lagi terjaga dalam bentuk hafazan. So para sahabat dulu hafaz hadis-hadis tersebut, tak ditulis lagi. So hadis-hadis tu masih di dalam para hafazan, hafiz lah. Itu yang saya dapat sedikit daripada rujukan saya pada para sahabat. Okey, tak apa. Saya mungkin boleh tambah sikit tentang zaman sahabat. Sila. Okey, tentang zaman sahabat ni, di mana pada zaman sahabat ni selepas wafatan baginda Rasulullah SAW ni, maka terzahir keperluan untuk menjaga riwayat hadis ni. Sebab apa? Sebab ramai pada zaman wafatnya Nabi SAW, maka banyak hadis-hadis palsu tersebar. Mana-mana orang munafik ni, dia ni nak, biasalah orang munafik ni dia depan dia baik, belakang dia tak baik. So dia reka hadis ni nak bagi orang ni sesat, padahal dia tahu benda salah. Okay. Pada peringkat ini banyak rihlah untuk mencari kesabitan tentang sesebuah hadis, dan para sahabat radhiyallahu anhum sentiasa berada dalam keadaan berjaga kerana apa yang diriwayatkan kemungkinan salah ataupun terlupa. Okey, seperti betul tu, saya setuju. Maaf saya mencelah sebab saya tiba-tiba teringat tentang apa yang saudara cakap tadi lah. Bimbang kan. Contohnya betul. macam Sayyidina Abu Bakar lah. Sayyidina Abu Bakar paling rapat dengan Rasulullah. Tapi perasan tak, Sayyidina Abu Bakar ni tak banyak riwayatkan hadis. Sebab dia bimbang tersalah ataupun terlupa. Takut membawa kebohongan lah. Okey. Benar. Sambung, silakan. Betul. Sebab tu yang paling banyak meriwayatkan hadis ni adalah Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah? Sebab apa? Sebab dia ni dudukkan masjid je. Kan? Dia tak pergi mana pun, duduk masjid je. So, Nabi ni pula sentiasa pergi masjid. Apa-apa dengar daripada kata-kata Nabi, hadis Nabi, semua sampai dekat dia dulu. Barulah dekat sahabat-sahabat lain. Okey, perkara ini boleh dilihat daripada perbuatan Abu Bakar. Macam mana yang diceritakan oleh Imran, yang Abu Bakar ni dia bukan takut, tapi dia takut bukan sebab takut tak berani untuk berdakwah, tak. Dia berhati-hati. Dia takut apa yang disampaikan tu salah. Okey. Suka saya teringat pada kisah Umar Al-Khattab, di mana seorang sahabat ni dia menyampaikan hadis kepada Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni dia mengamuk. Dia kata, betul ke apa yang kau cakap ni? Kan? Sebab tiba-tiba je kau datang kat aku, kata Nabi cakap macam ni. Kan? Sampaikan dia pergi herit Mamat ni, sahabat ni, dia pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, betul ke apa yang kau cakap ni? Nabi cakap, ya betul, apa yang aku cakap tu dan apa yang disampaikan tu betul apa yang aku cakap. Umar Al-Khattab ni kata, maafkan aku wahai sahabat,
Aku bukan nak seksa kau ataupun aku nak berkasar dengan kau, tapi aku sebagai berhati-hati dengan kata-kata Nabi. Nampak? Pada zaman sahabat ni dia sangat menjaga hadis Nabi daripada orang salah guna ke. Betul Imran Saidina Abu Bakar pun tegas orangnya. Sangat Okay. menakutkan. Betul. Okey, jadi itulah serba sedikit yang mungkin Imran dan saya akan kupas ke dalam peringkat yang kedua, iaitu zaman sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka inilah yang meriwayatkan hadis. Begitu juga dengan Sayyidatina Aisyah, iaitu isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia lah seorang yang perempuan yang paling ramai meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, kita pergi kepada peringkat yang terakhir. Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Imran dan saudara Zulfadli. Asyik saya mendengar perbualan kedua-dua disebabkan kedua-dua orang ni, mereka ni mempunyai pengalaman dan bahan bacaan yang banyak berbanding dengan saya. Sebab tu saya hanya terkedua dengar. Sebab yang berkaitan dengan Abu Hurairah. Yang saudara Zulfadli sebut yang sebab apa dia boleh riwayat banyak hadis sedang berbanding dengan Saidina Abu Bakar. Sebab dia banyak duduk masjid kan. Tu antara salah satu ilmu baharu yang saya dapat. Baru. Alhamdulillah. Walaupun mengaji ni daripada form 1 sampai dah form 6 berkaitan dengan hadis. Mungkin pernah mengaji tapi mungkin lupa. Allah. Ada tu mungkin awak lupa. Pernah belajar tu. Mungkin aku, tapi bila malam ni bila saudara Zulfadli sebut pasal Abu Hurairah, baru teringat, patutlah dia banyak boleh riwayat hadis berbanding dengan sahabat-sahabat lain. Macam tu. Okey, baik, kita ke bahagian yang terakhir, iaitu ulum hadis pada zaman tabi'in. Okey, bermula pada zaman ni melangkah kepada kurun kedua hijrah lah, selepas pada tamatnya zaman pembunuhan Saidina Uthman kan. Zaman Khalifah Uthmaniyah. Betul. Okey, bermula pada tu depa dah start untuk menghimpunkan semula hadis-hadis ni. Sebab apa? Sebab pada peringkat ni berlakunya perpecahan umat Islam memang ketara sangat. Jadi betul bila dah jadi perpecahan ni, jadi muncullah banyak-banyak puak seperti puak Syiah, puak Khawarij dan lain-lain, yang mana masing-masing mendokong fahaman mereka sendiri. Jadi waktu inilah bermulanya bertebarannya hadis-hadis palsu di kalangan umat Islam. Bila tersebar ni, kita tak tahu lah mana satu hadis. Ada orang klaim dia fahaman dia betul, ada orang klaim fahaman ni sesat. Jadi kita tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Jadi dah jadi fenomena ni. Jadi para sahabat ni, tabi'in ni, mulalah membuat saringan, iaitu untuk memilih setiap hadis-hadis yang diriwayatkan untuk memilih satu hadis tu sahih ke tak, mereka membuat saringan. Serta terpisah dengan melakukan 4 kaedah. Kaedah dia apa tu? Apa dah? Kaedah dia apa? Sila. Yang ni pada permulaan lah, pada kaedah yang ni mereka awal guna 4. Yang pertama iaitu menyenaraikan sanad hadis serta sifat-sifat mereka. Yang kedua, para sahabat memperingatkan umat Islam agar berhati-hati menerima suatu riwayat, iaitu mestilah seseorang apabila mereka nak terima riwayat hadis ni, mereka mesti tengok kepada syarat-syarat perawi itu sendiri. Okey, syarat-syarat perawi ni macam mana? Okey, yang pertama dia mestilah thiqah. Yang kedua dia mesti wara'. Yang ketiga dia mesti adil, dan keempat dia mesti dhabit. Thiqah. Okey.
Okey, kalau Okey, cukup sila. keempat-empat yang syarat perawi ni ada, maka hadis-hadis dia boleh diambil sahih lah. Jadi apa depa peringat untuk teliti lah kalau nak pilih hadis-hadis tu kena tengok dulu perawi dia. Kalau kurang satu, macam kalau kurang 2 bit, macam mana pula? Dah Kalau kalau kurang 2 bit mungkin hadis tersebut tidak akan menjadi sahih sepenuhnya. Macam tu. mungkin disahih tak sebenarnya mungkin lah. Okey. Okey. Okey baik, yang ketiga iaitu para sahabat ni yang mana depa nak cari apa tabi'in, depa nak pastikan hadis tu sahih tak sahih, depa merantau mencari perawi yang asal. Oh. Okey, depa nak Sanggup. mentadbikkan riwayat, nak sambungkan balik riwayat tu. Okey, yang keempat ni yang terakhir di mana depa membentangkan hadis dhaif dan hadis maudhu' kepada perawi thiqah yang terdiri daripada penghafaz hadis. Okey, bila dah siap semua ni, jadilah bila macam saudara Imran sebut tu, kalau tak ada tobik ni macam mana hadis tu, macam mana kategori hadis tu. Jadi bila dah siap semua ni, dia terbahagilah, dia pecahlah hadis tu jadi banyak kategori. Okey, maka dengan ni lahirlah hadis-hadis yang dipanggil hadis maufu', hadis mauquf, hadis maqfu', Oi. hadis mutasil, hadis mursal dan lain-lain. Okey. Kita pergi ke seterusnya, iaitu yang peringkat yang kedua, iaitu bermula daripada abad yang ketiga hingga zaman ketiga hijrah hingga keempat hijrah. Okey. Pada zaman ni bermulalah pembukuan hadis-hadis dan musnad di dalamnya. Okey, pada peringkat awal okey baik. Okey. Tadi saya sebut bermulalah pembukuan hadis-hadis kan. Okey, kemudian jadi kemudian zaman ni juga munculnya hadis-hadis seperti ilmu hadis sahih, ilmu hadis mursal, ilmu tentang gelaran para perawi yang semuanya yang dikarang secara khusus dan berasingan. Okey. Pada zaman ni bermula juga macam mana kita nak kenal hadis tu, macam mana nak kata hadis sahih, macam mana nak kenal hadis mursal. Bermula pada zaman ni ya. Lepas tu pada zaman ni juga terdapat juga sumbangan para ulama yang menyumbang kepada perkembangan ulum hadis. Yang pertama itu saya ambil satu contoh iaitu satu saja, Yahya bin Ma'nim. Itu beliau menulis mengenai ilmu hadis di dalam kitabnya Tarikh Ar-Rijash. Okey, sebenarnya kita kepada zaman keempat hingga ketujuh hijrah, iaitu pada zaman ni para ulama lebih banyak menumpukan kepada mengkaji. Tadi zaman sebelum ni daripada membuku, sekarang kepada mengkaji. Berkaitan ilmu hadis. Jadi ulama-ulama ni mereka tulis kitab, mereka mengkaji, mereka membuat kritikan, ulasan sendiri dan juga tambahan. Okey. Mereka membuat tambahan tu dari segi ilmu hadis yang dijadikan sebagai topik yang berasingan. Kalau nak kaji hadis ni dia macam mana dengan ni, macam mana dengan ni, macam mana, jadi dia macam berkait lah. Sangat teliti lah dalam ni. Sangat teliti. So bukan senang nak kaji hadis ni sebab benda ni orang nak ambil beramal daripada zaman dulu sampai sekarang. Kalau dulu dah terpesong, kalau sekarang guna, kat semua terpesong. Habis. Semua pakai hansat. Sebab sanad dia bersambung-sambung. Memang nak mencari orang yang first yang sanad dia. Ya, betul. Yang susah. Okey, jadi dah sebabkan banyak kajian ulama, jadi macam-macam lah kitab-kitab kajian ulama ni. Antaranya Al-Muhaddis Al-Fathil Bayan Al-Rawi karya Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Rahman bin Qalat Al-Rahmurzi. Masya-Allah.
Dia baru satu kitab, dia ada banyak Banyak. Jadi Itu disebabkan apa dia? itu saudara Luqman kena khatamkan dululah. Ah, kalau nak baca banyak ni tak silap lagi. Terus nak habis berapa kitab ni? Lenoh semua. Tak apa, kita dah je. Masya-Allah. Okey, daripada kitab yang saya sebut tadi, ada lagi pecahan ilmu-ilmu periwayatan hadis ni. Dia pecah lagi, dia ada lagi. Kira banyaklah. Banyak Okey bang. Jadi okey, sambung jadi. Jadi saya tak mahu sebut banyak-banyak sebab yang bahagian ke 7 hingga 10 hijrah pun ada lagi. Banyaklah para tabi'in banyaklah. Dia banyak peringkat. Kalau macam zaman Rasulullah tadi saudara Imran sebut kalau depa ni dulu sahabat dengan Rasulullah ni tak ada hijab kan. Depa macam kalau ada persoalan depa just direct. Masa Depa tak payah sebelum tanya. Rasulullah wafat lah. Sebelum Rasulullah wafat. Direct apa pun tanya baginda. Rasulullah tu. Okey, zaman ke abad yang ke-7 maaf. Okey, abad ke-7 hijrah yang ke-10 ni zaman ni boleh dikatakan bermulanya sempurna penyempurnaan penyusunan ilmu hadis tu sendiri. Di mana kalau kitab yang kita baca tu lebih masalah tu diselesaikan secara teliti. Pada ke-4 hingga 7 hijrah tu kan banyak mengkaji. Bila zaman ke-7 hingga 10 ni dah lebih teliti lah. Dia kira kalau kita ada masalah kita kaji baca dah dapat dah. Tak payah dah susah nak kena kaji, nak kena belek dengan pecahan-pecahan yang lain. Betul. Okey, di sini muncullah karya-karya yang meliputi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis. So kesimpulannya macam mana tu Luqman? Okey, kalau kesimpulan kat sini dia tak ada lagi. Tapi kat sini baru bermulanya definisi ilmu ulum hadis tu. Jadi disebabkan kita mempunyai gangguan-gangguan teknikal lah, disebabkan ada forum jemputan kita dan moderator kita pun disebabkan tiada kegangan masa, jadi saya terpaksa simpulkan teruslah forum pada malam ni. Okey, yang mana? Tak ada masalah, boleh. Okey, jadi kesimpulan kepada perkembangan ulum hadis ni dia adalah sangat penting kerana dengan ilmu-ilmu hadis ni juga kita boleh memahami serta kita boleh memelihara kesahihan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua, ilmu hadis ni dia tak main secara spontan, secara orang kata duduk tengah-tengah duduk pokok, duduk tengah baca-baca tiba-tiba datang. Tiba datang, dia dapat ilham. Tu kan. Ilmu hadis ni dia susah. Dia berperingkat, dia kena kaji lah. Lepas tu buat kitab lah. Sebab apa? Bagi memelihara ketulinan tu. Jadi yang terakhir boleh dikatakan pada zaman sekarang ni faktor ilmu hadis ni amat penting kerana dengan kaedah-kaedah ni bolehlah kita bezakan mana satu hadis kita boleh beramal, mana hadis kita tak boleh pakai, apa yang sesat, apa yang kurang. Jadi pun pada sekarang ni cabaran pun dah banyak. Adalah golongan tiba-tiba golongan tu mai kata kita tak boleh buat ni sebab Nabi tak buat. Ada juga. Ada juga golongan orientalis pun ada. Jadi mungkin depa tak mengaji, mungkin ilmu-ilmu tu kita tak tengok, tapi kita pun duk buat daripada keturunan tiba-tiba kita buat tak pernah Nabi tak pernah buat belum ni, macam mana boleh buat, macam mana dapat pahala ke sesat ke apa. Jadi dengan ilmu ni kita bolehlah mengkaji hadis-hadis tu berdasarkan apa yang ulama-ulama sebelum ni buat. Betul. Sebabnya kedudukan hadis ni juga kedudukannya tinggi selepas Al-Quran dan hadis, ijma' ulama, qiyas.
So Yes, mana okay. bab kata saudara Luqman yang orang yang kata oh Nabi tak buat tu tak boleh ke? So mereka tak mempelajari penuh tentang ijma' ulama' dan juga qiyas. Ya, betul. Ya. Okey, baik. Jadi itulah saja sikit sebanyak kesimpulan yang saya boleh katakan. Mungkin ada yang kalau salah silap saya minta maaf. Sama-sama juga saya. Dan dibantu juga oleh kawan saya Imran dan juga moderator kita yang hebat lagi berjaya, handsome lagi berjaya, Zulfadli kita. Okey. Alright, okay, itu saja perkongsian daripada kami tentang sejarah perkembangan hadis al-hadis. Okay, tanpa membuang masa kita pun sudah di penghujung perbincangan, maka saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara panel kita Luqman Hakim dan juga Imran bin Samsudin. Baiklah, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.